Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Lama kita rehat. Mohon maaf. Ujung-ujung tu sibuk sikit. Ruang waktu tak apa nak ada. Jadi malam ni insya-Allah ada sedikit kelapangan untuk kita buat Google Meet. Harap semua sihat, dalam keadaan terbaik. Minggu ni rehat sekejap Berilah kita malam ni kita tengok satu kertas insya-Allah setakat yang sempat. Kita cuba lihat malam ni kertas SPM sebenar 2021. Jadi siri-siri sebelum ni kita berhenti topikal bermula daripada qismu alif soal alif sehinggalah qismu ba soal zai. Di qismu jim kita tak sempat lagi. Jadi lama untuk main topikal. Jadi malam ni kita buat kertas penuh lah insya-Allah kalau sempat. Kita ambil SPM sebenar 2021. Mungkin ada yang dah buat. Jadi yang kalau dah buat mungkin ulang kaji balik. Yang belum buat kita teruskan insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sebagaimana biasa ada jawapan terus dijawab sebab malam ni kita bukan hanya nak bincang qismu alif. Kalau sempat kita terus nak selesaikan qismu ba. Kalau sempat qismu jim soal alif bonus lah. Kalau tak sempat setakat qismu alif dan ba je lah. Mungkin sejam setengah kot sehingga jam 11. Boleh mula? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekejap. Tak keluar lagi. Ma'had Tahfiz As-Sa'diyah. Dari mana tu Iqbal? Sa'diyah negeri mana Iqbal? Oh, Negeri Sembilan. Okey. Tanya. Seremban Negeri Sembilan. Uni apa tu? Unimel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fast track. Okey. Ma'atafis Al-Quran Terengganu. Ahlan.
Mana kertasnya ni? Ramai fast track Alhamdulillah, tahniah. Ustaz masih tekan butang yang nak masuk. Itu yang lambat sikit ni. Okey, baik. Kertas kita dah terbuka. Ada jawapan terus je. Kita laju-laju je. Sebab ni dah kira ulang kaji saat-saat akhir. InsyaAllah. Guana tu. Okey. Baik, soalannya. Qismu Alif ni SPM 2021. Soalannya hawil, tukarkan jama'ati dzukur, tukarkan ayat-ayat berikut kepada jama'ati dzukur ma taghyir ma yalzam, berserta ubah apa yang sepatut diubah. Okey. Soalan SPM sebenar 2021. Okey, terima kasih Zirhan. Okey, soalan kita hawil sebagaimana biasa. Jangan lupa kalau hawil dengan ghair dalam 5 soalan ini akan dicampur. Mungkin akan dicampur antara ayat dialog dan ayat penyata. Cumanya untuk SPM 2021 ni, daripada yang kita lihat ni, tidak ada ayat dialog. Semuanya ayat penyata. Jadi senanglah. Satu dhamir sahaja. Okey, apa dhamir kita ni? Untuk jama'atul dzukur, ayat penyata. Apa dhamir kita? Dhamir munfasilnya. Apa dhamir munfasilnya? Untuk jama'atul dzukur, hawil. Ustaz tengok Asyaf Ustaz. Ikhwan ada malam ni, Ikhwan. Okey, apa dhamirnya? Hum. Okey, terima kasih. Baik, dhamir kita hum. Hum, Ustaz, hum. Okey, dhamir hum, dhamir muttasilnya kalau buku kitabu. Dhamir muttasil. Apa dhamir muttasil? Untuk hum. Kalau buku kitabu. Kitabuhum. Baik. Alhamdulillah. Kitabuhum. Fi'il madinya fa'ala. Kitabu. Fa'ala. Kitab. Fi'il madi. Fa'alu. Baik. Fa'alu. Fi'il mudhari'. فعل المضارع فعل المضارع يفعل يفعلان يفعلون. الحمد لله. يفعلون. طيب أحسنتم. بعدين فعل أمر ada tak? Fi'l amrin ada? If'alu kan? Ni untuk ayat penyata ada tak fi'il amar? Dhamir hum. Ada fi'il amar tak? Ada atau tiada? Tak ada. Okey, tak ada. Kemudian isimnya. Apa isimnya? Kita baru ada apa ni? Madi, mudhari'. Okey, isim satu lagi. Contohnya muslim. Kalau jamak muzakkar, muslimun, muslimani, muslimun. Ketika marfu' mansub, muslimaini musanna, muslimina. Baik. Jadi, okey, itu kita punya panduan untuk kita jawab soalan alif. Iaitu ada hum, kitabuhum, fa'alu, yaf'aluna, muslimuna ataupun muslimina. Okey. As-su'alul awwal, al-waladu yasumu fi syahri Ramadan. Budak lelaki itu berpuasa pada bulan Ramadan. Kataan yang akan kita ubah.
Al-waladu yang kedua. Yang kedua Yasum. yasumu. Jadi kita ada isim dan fi'il mudhari. Mubtada dan khabarnya. Okey, mubtada dan khabarnya. Okey, soalan yang kedua. Al-mudarribu darraba al-fariqa ala musabaqati rukubid darajat. Jurulatih itu melatih pasukan untuk pertandingan lumba basikal. Okey. Mana yang akan kita ubah? Al-mudarribu. Okey, kemudian darraba. Ismun dengan fi'il madhi. Juga mubtada dan khabar. Okey. Soal al-thalith. Yahtamul musyrifani bi an yudarisa al-anshitata bi an yudarisa. Oh, ni ada salah. Sebenarnya soalan sebenarnya yumarisa. Okey, kesilapan ni. Soalannya yahtamu al-musyrifani bi an yumarisa al-anshitata al-jama'iyata. Dua orang pembimbing atau penyelia itu mengambil berat dengan latihan aktiviti berkumpulan. Okey, perkataan mana akan kita ubah? Musyrifani. Yang al-musyrifani dengan Yumarisa. Jadi kita ada isim dan juga fi'il mudhari. Isim ni fa'il dan fi'lun mudhari. Okey. Seterusnya, soalan rabi', inna mustakhdim al-hasubi mutajawwilun fi mawqi'il internet. Sesungguhnya pengguna komputer itu melayari di laman internet. Okey, kataannya akan kita ubah. Mustakhdimu. Mustakhdim. Yang kedua. Yang kedua. Mutajawwilun. Mutajawwilun. Jadi kita ada isim inna dan juga khabar inna. Hasud ni mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi tak ada kaitan untuk diubah. Jadi biasanya mudhaf. Dan mudhaf di sini adalah isim inna dan juga khabar inna. Kemudian kita ada yang kelima, kita ada soalan boleh tanya. Ustaz laju sikit malam ni sebab Ustaz anggap kita dah dekat dengan exam, semua dah boleh dikatakan dah biasa dengan soalan. Tapi kalau ada soalan tanya je. Boleh tanya, tak ada masalah. Okey, soalan 5. Yajtahidu at-talibu kay yanjaha fil imtihan. Pelajar itu bersungguh agar berjaya dan berusaha bersungguh agar berjaya dalam peperiksaan. Okey. Kata yang akan kita ubah. At-talibu. At-talibu dengan Yanjaha. Yanjaha. Baik, ahsanti. Jadi kita ada fa'il, isimnya merupakan fa'il dan juga fi'il mudhari'nya. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa apa yang perlu kita ubah. Jadi kesimpulannya isim, fi'il mudhari', fi'il madhi. Okey, isim, fi'il mudhari'. Jadi kita dhamir mutasil tidak ada untuk soalan SPM 2021 ni. Isim, fi'il madhi, fi'il mudhari' sahaja. Dan sebab tu Ustaz sering ingatkan untuk jawab soalan alif ni yang paling penting tasrif 6 perkara. Kena mahir. Dhamir munfasil, dhamir muttasil, madhi, mudhari', amar, isim dan juga apa lagi satu lagi. Ni dah ada 5, betul lah, satu lagi fi'il amar. Okey, terima kasih yang tolong jawab sahabat-sahabat yang bertanya. Rupanya banyak soalan, Ustaz tak sempat nak tengok soalan sebab masih ramai lagi yang sedang masuk dalam Google Meet kita ni. Biasa kalau jamak mansub lepas tu ada inna dia jadi hasfin nun. Okey. Okey. Ustaz tak sempat baca lagi. Nanti kita jawab. Okey, kita tengok jawapannya. Al-waladu yasumu. Okey, jawapan. Kita nak tukar pada jamak muzakkar. Jama'atul dhukur. Al-waladu jawapannya? Al-aulad. Al-aulad. Okey, jamak taksir. Cuma pastikan ejaan betul. Al-aulad, hamzah, lam, alif. Al-auladu. Okey, yasumu. Yasumuna.
Yasumuna, yaf'aluna. Okey, jadi jawapan kita al-auladu yasumuna fi syahri Ramadan. Okey. Soalan thani, al-mudarribu darraba al-fariqa. Jadi kita dah tandakan tadi nak ubah mubtada dan khabarnya yang merupakan isim dan juga fi'il madhi. Jawapan al-mudarribu. Mudarimuna. Mudarimun. Oh, Mudah. Alhamdulillah. ni SPM muda awal lah jok ni. Al-mudarribuna. Okey. Kemudian fi'il madhinya. Fi'il madhinya Nuna. Tarabu. darrabu, fa'alu, darrabu. Al-mudarribuna darrabu. Okey. Baik. Al-mudarribuna mudarrabu. Kenapa yajtahidu? Oh, yajtahidu sampai. Okey, soalan yang ketiga. Yahtamu al-musyrifani bi an yumarisa. Mungkin ada soalan tadi. Kenapa yahtamu tak diubah? Dan ada yang dah tolong jawab. Kenapa? Sebab dia jumlah fi'liyah. Fi'il madhi dan mudhari' di awal ayat hanya pastikan muzakkar dan muannasnya sahaja. Okey, al-musyrifani dua orang. Tukar pada jamak. Musyrikuna. Okey, al-musyrifuna. Dan yumarisa. Yumarisu. Yumarisu. Kenapa tanpa nun? Sebab ada an. Dia ada Sebab ada an. Ada tun nasbi. Ada an jadi hadfun nun. Okey. Sebab ada an keluar nun. ya roja sao kalau roja dah. Anak zakat dak ya bo. Kena hazan dulu. Hazas nun kan ada an. An tu ada tun nasbi. Dia jadi mansub. Ya alang inzan kaya. An lan kai li hatta. Izan tak ada dalam sukatan SPM KSSM. Kita ada 5. An lan kai li hatta deh. Okey. Jadi kita buang nun. Fi'il Arab dia fi'lun mudhari' mansubun bi hadfin nun. Sebab dia al-af'al al-khamsah. Yang nombor 4 tu kan apa tu? Kenapa al-auladu jadi al-aulad? Oh, jamak taksir. Tak guna jamak muzakkar. Yang masyhurnya jamak taksir. Okey. Okey. Kalau ada mesej yang terlepas ustaz, tak tempat tengok, tolong jawab. Semua dah boleh jadi ustaz ni. InsyaAllah. Okey, soalan 4. Kita ada mustakhdima dengan mutajawwilun. Apa jawapannya? Mustakhdimuna. Asalnya mustakhdimuna. Cuba kena ingat. Inna, apa kerja inna? Isim inna mansub. Isim inna mansub. Kalau mansub jamak muzakkar guna waw ke ya? Guna ya mustaqim. Okey, alhamdulillah ahsanti guna ya. Kena guna ya, maka jawapannya mustakhdimina asal kan? Ni muslimina. Cuma ni dah jawab penuh ni. Mustakhdimina. Dapat markah penuh ke? Tak. Kenapa tak? Kena saling. Buenun. Kena buat nun. Baik, kena buat nun. Kenapa kena buat nun? Sebab ada inna. Sebab ada inna. Bukan sebab ada inna. Okey, sebab Ya idhafi. sebab dia jadi mudhaf. Inna hanya menyebabkan isim menjadi mansub. Jadi mansub kita guna ya. I'rab dia ni isim inna mansubun bil ya. Tu i'rab dia. Tapi kenapa buang nun? Kerana mustakhdim tu adalah mudhaf kepada al-hasub mudhafun ilaihi. Jadi apabila musanna dan jamak muzakkar menjadi mudhaf, kena buang nun. Okey. Jadi buang nun tu bukan kerana i'rab mansub. Buang nun tu kerana dia jadi mudhaf. I'rabnya tetap isim inna mansub bil ya. Boleh? Okey. Baik. Kemudian mutajawwilun, jawapan? Mutajawwilun. First time join pandainya korang semua. Sama-sama semua. InsyaAllah semua berjaya insyaAllah. Oh, lewat jumpa
ni Telegram ni. Okey, tak apa. Ada soalan tanya je, nanti dia orang tolong jawab. InsyaAllah. Mutajawilun, apa jawapannya? InsyaAllah Helmi sempat insyaAllah. Okey, dah ada jawapan. Siapa jawab tu? Amni. Mutajawilun. Okey. I'rab dia macam mana? Khabar inna marfu'un bil waw. Okey. Jawapannya inna mustakhdimi al-hasubi mutajawwiluna. Okey. Soalan yang terakhir kita ada yajtahidu at-talibu kay yanjaha fil imtihan. Okey, jadi kita ada isim dan juga fi'lun mudhari'. Okey, jawapan at-talibu. Tulab. At-tulab. Boleh. Jadi apa-apa jawapan yang sesuai boleh. At-tulab. Talibuna Ustaz. Talibuna boleh. Tulabah. Talabah. Asalkan ejaan betul. At-talabah pastikan tidak ada alif. Talabata marbutah. At-tulab. At-tulab. Okey. Yanjaha jawapannya? Yanjahu. Ya. Yanjahu. Yanjahu. Jauh. Ada nun? Tak ada. Tak ada. Okey. Kemudian kena ganti apa lagi? Alif. Buang nun. Alif. Pastikan ada alif. Alif. Okey. Jadi yanjahu. Jadi i'rabnya fi'lun mudhari' mansubun bihazfin nun. Kerana apa? Kerana al-af'al al-khamsah mansub dengan buang huruf nun. Okey. Ustaz. Iya, tanya. Iya. Kalau isim kena bawa alif lekang. Kalau isim macam ni, mustakhdim tadi. Jangan letak. Katalah mustakhdimu. Buang nun sahaja. Ini hanya untuk fi'lun mudhari'. Boleh? Hanya Siap. untuk fi'il mudhari'. Isim mudhaf, buang sahaja nun tanpa ditambah apa-apa. Sebagaimana mustakhdim, kalau di marfu' mustakhdimu biduni nun faqat. Okey. Jadi selesai jawapan kita. Jadi kita jumpa malam ni untuk soalan SPM 2021 isim, fi'il mudhari' marfu', kemudian fi'il madhi, dan kita ada fi'il mudhari' mansub bihasbin nun, juga kita ada mudhaf mansub dengan buang nun, dan kita ada fi'il mudhari' mansub bikai. Jadi ada dua lah, mansub bi'an, mansub bikai. Alhamdulillah. Memang Kelantan lah sebab tuai rumah. Kelantan ni tuai rumah tak? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita meraihkan semua, insya-Allah. Sama-sama martabatkan bahasa Arab, insya-Allah. Semua cemerlang, insya-Allah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita boleh pindah soalan ba? Ini Thailand dah luar kawasan. Thailand di Kelantan ni. Okey, terus. Soalan ba boleh pindah? Boleh? Boleh. Okey, kita pindah soalan ba. Pastikan untuk soalan alif, tasrif jangan lupa mahirkan tasrif, insya-Allah boleh jawab dengan tenang. Okey, untuk soalan ba kita kena pastikan kita kuasai semua tajuk nahu. Semua tajuk nahu, berapa puluh tajuk nahu perlu kita kuasai? Berapa tajuk nahu semua yang perlu antum kuasai sebaik mungkin untuk memastikan dapat 10 markah penuh? Berapa tajuk? An-nahwu. Siapa ingat berapa tajuk nahu? Lama tak ngira, tak ingat 21. Berapa? 21, 20. Okey lah. Okey. Alhamdulillah. Tapi pastikanlah semua tajuk tu kita telah fahami dan kuasai, insya-Allah. Maka tak ada masalah jawab soalan ba. Okey, yang pertama kita ada jumlah fiha hal mufrad. Okey, itu tajuk kita. Kemudian kita ada jumlah mustamilah ala dhu.
Okey, soalan 3 jumlah fi'lun mabni lil majhul wa naibul fa'il. Ini tajuk yang sama ni, fi'ilnya dipanggil dengan mabni lil majhul. Kemudian isim selepasnya dipanggil dengan naibul fa'il. Okey. Soalan 4 jumlah fi harful istisna illa, ni tajuk istisna bi illa. Kemudian yang terakhir kita ada tajuk lakin. Jadi kita ada 5 tajuk. Kita ada hal, tajuk mansub. Du ni al-asma' al-khamsah marfu' dengan waw. Kemudian kita ada naibul fa'il, tajuk marfu'. Kita ada al-istisna bi illa, mustasna selepas illa, tajuk mansub. Dan lakinna pun selepasnya adalah isim lakinna mansub, khabar lakinna marfu'. Okey. Apa syarat hal mufrad? Apa syaratnya? Siapa boleh bagi ciri-ciri hal mufrad? Yang pertama hal. Hal ni apa dari segi maksudnya? Apa maksud hal? Keadaan. Menunjukkan situasi dan keadaan. Okey. Kalau hal mufrad, apa ciri-ciri dia? Yang pertama, dia mesti apa? Okey, dia berada di hujung setelah ayat lengkap. Itu hal secara umumnya. Setelah ayat lengkap baru hal ada. Okey. Hal mufrad. Apa ciri-ciri dia? Masuk. Okey, mansub. Lagi? Apa lagi? Hal sememangnya di dalam tajuk mansub. Apa lagi ciri-ciri hal mufrad terutamanya? Bagaimana kita nak pastikan yang kita bina tu adalah hal mufrad? Okey, nakirah. Nakirah tu apa? Syafiq. Nakirah tu maknanya isim. Mesti isim. Okey. Jadi hal mufrad mesti isim satu perkataan dan dia nakirah tanpa alif lam. Tu Nabilah dah bagi contoh. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati masruran. Okey, kita ambil contoh yang Nabilah buat. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Ayat tu dah habis dah. Muhammad sedang pergi ke sekolah. Okey, ayat dah lengkap. Baru kita boleh datangkan hal masruran. Masruran dalam keadaan gembira. Isim, biasanya hal kita bina daripada isim fa'il ataupun isim maf'ul untuk hal. Jadi ini isim maf'ul, tapi digunakan secara meluas untuk maksud gembira. Asalnya digembirakan. Mufrad maksudnya fa'il mufrad khusus. Hal kemungkinan kembali kepada fa'il, kemungkinan boleh kembali kepada maf'ul bih juga. Tapi yang pentingnya hal mufrad ni pastikan kita bina daripada isim dan dia satu perkataan dan mesti mansub dan nakirah tanpa alif lam. Okey. Jadi ayat yang dibina oleh Nabilah ni cantiklah. Okey, Muhammad pergi sekolah dalam keadaan gembira. Jadi ni hal ni di akhir dia berada setelah ayat lengkap. Dia berbentuk isim satu perkataan nakirah tanpa alif lam dan dia mesti mansub, maknanya ada alif di akhir. Okey. 21 topik itu tingkatan 1 hingga 5. Tak, 4 dan 5. 4 dan 5. Banyak tajuk 1, 2, 3 yang tidak ditanya untuk SPM. Tapi kena tahulah. 20 tajuk itu tajuk 4 dan 5. Okey, soalan 2. Zu. Siapa nak bina ayat zu? Yang memiliki. Ja'a Zulkifli ila baiti. Baik. Ja'a telah datang Zulkifli. Guna nama orang senang. Okey. Zulkifli ila baiti. Jadi untuk bina contoh pastinya kita faham ayat tersebut supaya kita tak menghafal. Jadi kita boleh bina dengan mudah. Kalau kita hafal, letih kita. Okey, contohnya hadza Zulkifli. Okey, boleh? Nabilah, diterima ayat Nabilah. Zulkifli telah datang ke rumah saya. Jadi kita ada du di situ. Zu tu apa? Zu tu makna dia yang memiliki.
Maksud dia yang memiliki. Nama dia Al-Asma' Al-Khamsah. Okey. Cuma kalau nak senang ambil nama orang senang. Zulkifli macam ni nama orang. Jadi tak payah fikir banyak. Okey, boleh Farah. Ustaz, yang soalan tu dia kena letak hal mufrad tu kena letak kat belakang ke? Ya, ya. Hal mesti datang setelah ayat lengkap. Dzun Nurain boleh. Boleh. Yang memiliki dua cahaya. Muhammad Dzul Ilmi. Boleh. Muhammad seorang yang memiliki ilmu. Memang tak rapat ke dhu tu. Dhu ni mudhaf. Ya, dhu ni mudhaf, al-kifli ni mudhafun ilaihi. Jadi kena jarang lah. Dia dua perkataan, bukan satu patah perkataan. Okey. Soalan berikutnya. Fi'il mabni lil majhul dan naibul fa'il. Mabni lil majhul ni siapa boleh terangkan sikit untuk sahabat-sahabat yang tak ingat? Kenapa dipanggil dengan mabni lil majhul? Tak tahu pelaku. Okey, alhamdulillah. Kerana tidak ada pelaku di dalam ayat. Katanya Hilmi ganti fa'il. Jadi apabila tidak ada fa'il, maka maf'ulun bih yang asalnya berubah mengambil tempat fa'il. Kerana tu nama dia naibul fa'il. Ganti kepada fa'il. Dan fi'ilnya berubah daripada mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. Diterjemahkan dengan di. Okey, contoh ayat. Quri'al kitabu. Okey, quri'al kitabu. Quri'al kitabu. Asalnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a fi'lun, Muhammadun fa'ilun, al-kitaba maf'ulun bih. Jadi apabila kita tak tahu fa'ilnya, maka al-kitaba maf'ulun bih tadi mansub berubah menjadi naibul fa'il dan bacaannya pun berubah menjadi marfu' al-kitab. Fi'il daripada asalnya qara'a membaca, kena baca dengan quri'a, dibaca. Kalau fi'il madhi lah. Okey. Quri'al Quran. Okey. Cuma Quran Z kalau nak eja hamzah sebelum alif. Ukila al-aruzah. Ukila al-aruzu boleh. Nasi Duriba al-kitu. Duriba al-qittu. Boleh. Kucing dipu. Qutilal mujrimu. Dibunuh penjenayah. Okey. Ja'a bermakna datang. Telah datang. Amni. Okey, boleh jelas Seterusnya, jumlah fiha harful istithna bi illa. Siapa nak bagi contoh? Illa kecuali. La ilaha illallah. Okey, itu ayat famous. Boleh guna, tak ada masalah. Okey. Maknanya selepas illa tu Allah tu dipanggil dengan mustathna. Cuba contoh ayat lain, cuba buat ayat sendiri yang senang-senang. Jalasa at-talibah ila taliban. Apa tadi? Cuba baca balik. Jalasa at-talib. Jalasa at-talib ke ramai? At-talib. Kena ramai. Sebelum illa, sorry tak boleh. Kena ramai dulu. Ramai dulu. Jalasa at-tul at-tullab. Jalasa at-tullab illa taliban. Itu baru betul. Jalasa at-tullabu illa taliban. Okey. Jadi sebab kita nak kecualikan seorang daripada ramai, jadi sebelum illa kena ramai. Selepas illa, kalau nak buat contoh buat sorry lah senang. Tapi kalau dalam petikan mungkin dia suruh cari yang guna ya musanna boleh. Okey. Kalau ja'a at-tullab ila al-madrasah illa Muhammad. Boleh. Ja'a at-tullabu ila al-madrasati illa Muhammadan. Pastikan mansub. Sebab ni tajuk mansub. Selepas illa di i'rabnya mustathna mansubun. Kalau seorang mansub bil fathah. Kalau dua nama orang dia alih ke ustaz dekat? Kena ada alih. Sebab Muhammadan dia bukan ajam. Jadi kena letak alif mansub. Bil fathah. Okey. Muhammadan. Kalau Ahmad tak apa, tanpa alif. Ahmada. Dia ismul ladzi la yansarif, itu kita tak belajar. Okey. Jadi selepas illa i'rab dia mustathna, jangan i'rab dia istithna. Istithna tu tajuk. I'rab dia mustathna mansub bil fathah. Kalau ajam tak payah mansub ke ustaz. Dia bukan tak mansub, dia panggil apa? Dia tanpa tanwin tak perlu alif lah.
Itu tak masuk sukatan KSSM. Okay. Seterusnya, tajuk lakinna, adik-beradik inna. Contoh siapa nak bina? Lakinna, maksud dia apa Ustaz? Lakinna akan tetapi. Okey, Ali ghaniyun lakinnahu bakhil. Taib ahsanti ya Nabila. Ali ghaniyun. Ali seorang yang kaya, akan tetapi dia lakinnahu bakhilun. Okey. Jadi untuk bina ayat lakinna, pastikan sebelumnya ada ayat, selepasnya ayat. Itu lakinna. Jadi tak boleh Lakinnal jundiyya syuja'un. tak boleh bermula dengan lakinna. Kena ada jumlah sebelumnya. Kena ada jumlah yang lain untuk kita bandingkan. Ali Ghani, macam contoh ni. Ali seorang yang kaya akan tapi dia seorang yang kedekut. Okay. Jadi ada jumlah sebelum lakinna dan jumlah selepas lakinna untuk dibanding beza. Okay. Okay. Boleh? Jadi hu ni, dhamir ni adalah isim kepada lakinna, berada pada tempat mansub. Bakhilun khabar lakinna marfu'. Okay, cantik. Boleh? Jelas semua? Boleh Ustaz, boleh. Okey, alhamdulillah. Kita pindah ke soalan jim. Apa akhawat inna? Baik, untuk KSSM hanya lakinna sahaja. Akhawat inna yang akan ditanya, yang masuk sukatan. Dan satu lagi la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi hanya untuk soalan binayat, tapi untuk i'rab tidak akan ditanya. Okey. At-talibu najihun lakinna apa tu? Tak nampak. Jahilun itu. Saya tak tahu apa. Oh, jahil. Tak bertentangan. Pelajar itu berjaya akan tapi dia jahil. Tapi kena ada dia lah. Dia berjaya tapi seorang yang jahil. Boleh. Cuma kena letak lakinnahu. Kena ada dhamir. Isim lakinna. At-talibu najihun lakinnahu jahilun. Dia seorang berjaya akan tapi jahil dari segi agama mungkin kot. Okey. Kena letak lakinnahu. Boleh? Zaid. Okey. Kita pindah ke soalan jim. Soalan jim sebagaimana biasa. Banahu jim sarfun. Saraf. Saraf ada berapa tajuk lah? Berapa tajuk saraf yang perlu kita kuasai? 6. 6. Secara umumnya 6. Tapi spesifiknya 5 je lah. Sebab satu tajuk tu kita dah kuasai semasa kita nak jawab soalan alif ni. Soalan ni tasrif asas. Jadi untuk soalan jim, selain daripada tasrif asas ni, ada 5 tajuk yang khusus yang perlu kita tahu. Apa tajuk-tajuknya? Yang pertama, al-fi'lu. Fi'il apa? Tajuk yang pertama. Siapa ingat? Kita ada 5 tajuk sahaja. Dan kita ada 5 tajuk sahaja. Okey. Dan soalan ni mesti ada 5 tajuk. 5 tajuk yang perlu kita tahu tu ada biasanya dalam 5 soalan. Sebagaimana tahun 2021 ni semua ada dalam ni. Okey, apa tajuknya? Yang pertama, al-fi'lu. Fi'il apa? Al-fi'lu Mujarrad wal mazid. Okey, al-fi'lu al-mujarrad wal mazid. Yang kedua, ismul fa'il. Yang ketiga, ismul maf'ul. Yang keempat, ismul ala. Yang kelima mal masdar. Okey, itu tajuk dia. Jadi pastikan kesemua 5 tajuk tu kita faham dan kuasai, maka senanglah. Okey. Jadi soalan jim, jangan lupa dia ada 2 arahan. Yang pertama, hati misalan, bawakan contoh. Kemudian baru dhahu fi jumlatin mufidah, baru binayat. Contoh dahulu baru binayat. Okey. Okey, baik, kita intai soalannya.
Soalan yang pertama, mufa'alun. Kita ada mim dhammah, ain fathah. Siapa nampak tajuk apa tu? Mim dhammah, ain fathah. Tajuk apa? Mim dhammah, isim maf'ul. Okey, itu dia punya kunci dia, kita nak tahu isim maf'ul. Ada mim baris harapan, ain baris fathah, maka dia adalah tajuk isim maf'ul bagi fi'il mazid. Okey. Soalan yang kedua, kita ada wazan fa'ala, lamnya berbaris di atas. Tajuk apa? Tajuk kalau fa'il bukan. Madi. Okey. Kalau lam tu fathah, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi ni wazan berapa huruf? 4 huruf. Jadi ni tajuk al-fi'lu al-mujarrad al-mazid, khususnya fi'il mazid madi, fa'ala. Okey. Fa'alatun ni tajuk apa? Isim alat. Okey, isim alat. Yang ni wazan yang keempat, isim alat wazan yang keempat. Yang lain 3 lagi semuanya ada mim kasrah, mim baris bawah. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Satu sahaja isim alat yang tidak ada mim di hadapan. Ini untuk alat moden. Okey, seterusnya mufta'ilun. Kita ada mim dhammah, ain kasrah. Ni tajuk apa? Isim fa'il. Okey, isim fa'il untuk fi'il mazid. Bagus. Mim dhammah, ain kasrah, isim fa'il, fi'il mazid. Okey. Seterusnya if'alun. Ada hamzah di hadapan, ada alif sebelum akhir. Ni tajuk apa? Masdar. Masdar. Taib. Jadi semua 5 tajuk ada dalam soalan. Itu kebiasaannya. Sebab tajuknya hanya 5 saja. Jadi ditanya semua. Kecuali kalau soalannya umum. Contohnya hati ismal fa'il lil af'alil atiyah. Bawakan isim fa'il. Itu confirm semua isim. Ini berkaitan dengan isim fa'il sahaja. Tapi kalau campurnya ni dia akan bawakan 5 kebiasaannya. Okay. Baik, kita dah pastikan. Mufa'alun kita dah tahu dia adalah isim maf'ul. Fi'il madi dia apa? Apa fi'il madinya? Fa'alun. Fa'ala. Okey, fi'il madi dia fa'ala. Jadi untuk jadikan dia jadi isim maf'ul, kita letak mim dhammah, ainnya berbaris fathah. Mufa'alun. Fa'ala, mufa'alun. Apa contoh kita fa'ala? Fa'ala. Fa'ala. Allama. Okey, allama boleh. Darraba boleh. Tapi guna yang senang kita nak bina ayat. Yang kita biasalah. Kalau contohnya allama, mana allama? Mana allama? Ngajar. Mengajar. Allama, mengajar. Kalau muallamun? Dia jadi apa? Cikgu. Itu isim fa'il cikgu, muallimun. Ni muallamun, yang diajar. Jadi mungkin nak buat ayat kena hati-hati. Ataupun nak senang, contohnya rattaba jadi apa? Rattaba jadi apa? Rattaba. Murattabah. Murattabun. Kalau rattaba dia akan jadi murattabun. Mana rattaba? Menyusun. Okey. Jadi kita senanglah nak bina ayat. Contohnya kita nak kata apa? Apa yang disusun? Disusun. Alkitab. Okey. Mukarramun boleh guna. Okey. Jadi isim maf'ul letak dia di akhir sebagai khabar. Cari mubtada dia. Al-kitabu murattabun. Buku itu disusun. Kita ada mubtada. Pastikan ada alif lam. Khabar nakirah tanpa alif lam. Maka dapatlah kita makna penuh. Okey. Murattabun disusun, al-kitabu murattabun. Buku itu disusun. Okey. Itu apa tu? Muhadzabun. Boleh. Muhadzabun. Boleh. Contohnya letak nama Fatimah tu muhadzabun. Ustaz Mah nak tanya sikit, kalau soalan dia jumlah fiha khabar syibhul jumlah. Macam mana ya Ustaz nak jawab? Khabar kita ada 4 jenis. Khabar ini soalan nahwu, soalan ba.
Khabar ada 4 jenis. Kita ada khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah. Khabar syibhul jumlah ni khabar yang terdiri daripada harful jarri dengan isim majrur ataupun khabarnya berbentuk zaraf dan mudhafun ilaihi. Boleh Huda? Contoh ayatnya, contohnya Muhammadun fil fasli. Jadi fil fasli itu khabar syibhul jumlah. Ataupun Muhammadun amamal fasli. Muhammad di hadapan kelas. Kedua-dua tu adalah bentuk syibhul jumlah. Sama ada terdiri pada harful jar dan juga zarfun. Wadih? Huda? Okey, itu soalan nahwu Okey. Okey, yang kedua, fa'ala. Apa contoh untuk fi'il madi fa'ala? Siapa nak bagi contoh? Fa'ala. Syahad. Syahada. Okey, syahada. Mana syahada? Bersaksi. Melihat. Okey. Syahada. Melihat. Okey, contoh ayat. Siapa yang melihat? Cari fa'ilnya. Qatala. Qatala boleh. Saling bunuh-membunuh. Kalau jahadah? Jahada boleh, sahada boleh. Semua boleh. Asalkan wazannya tepat. Okey, siapa yang menonton ni? Syahada. Mak. Muhammad. Syahada al-waladu at-tilfaz. Okey, syahada al-waladu at-tilfaz. Syahada al-waladu at-tilfaz. Budak lelaki itu menonton TV. Syahada al-waladu. Baik. Selesai kita. Kemudian kita ada isim alat untuk fa'alatun. Apa contohnya? Sayyarah. Salajatun. Salajatun, sayyaratun. Okey, kita ambil salajatun. Ghassalatun. Okey, itu semua alat moden tu semua tu. Okey, kita ambil peti sejuk. Siapa nak bina ayat dia? Peti sejuk. Sayyaratun. Okey, sayyarati apa tu? Ghassalah. Okey, apa ayatnya? Ya, ishtara. Macam mana Terdengar. Jauh bunyi. Apa ayatnya? Al-mauzun ala sallajah. Al-mauz ala sallajah. Al-mauzu ala as-sallajah. Contohnya. Yashtari Muhammad sallajatun. Yashtari Muhammadan sallajatan. Okey. Boleh. Al-mausu pisang. Letak hadha boleh, hadha tak boleh hadha, kena hadihi lah. Hadi thalajatun muannas. Ustaz, kalau letak hadhihi salajatun saja boleh tak? Boleh. Hadihi mubtada, thalajatun khabar. Ayat lengkap. Boleh. Dia asal ayat lengkap diterima. SPM baik. SPM dia nak bagi markah kat kita. Asalkan betul okey. Tak payah letih-letih buat ayat panjang. Okey. Yang keempat, mufta'ilun. Kita tahu dah mufta'ilun adalah isim fa'il. Fi'il madi dia apa? Apa fi'il madi? Mujtahidu. Asalnya apa asal fi'il madi dia? Ifta'ala. Ifta'ala. Kita tambah mim dhammah, ain kasrah, maka jadilah mufta'ilun. Okey, contoh apa tadi? Ihtarama. Jadi muhtarimun. Seorang yang menghormati. Okey, contoh ayat. Apa contoh ayatnya? Jadikan dia fa'il senang ataupun letak, kalau nak senang beritahu dia di mana dia berada. Senang, isim fa'il tak apa. Muhtarimu Muhammad Mu'allim. Ihtarama. Yahtarimu muhtarimu. Okey. Boleh. Yahtarimu al-muhtarimu. Siapa yang dia hormat tu? Kena ada al-mu'allim. Okey, kena ada maf'ulun bih. Yahtarimu al-muhtarimu al-mu'allim. Okey, ataupun al-muhtarimu fil masjid pun tak ada masalah. Beritahu dia berada di mana, dah diterima. Okey. Sebab dia isim fa'il ni orang. Dan yang terakhir masdar, if'al. Fi'il madi ni apa? Al-musyariku fi apa tu?
Al-musyariku. Musyariku tak boleh. Al-mushtariku. Mushtariku boleh. Al-mushtariku. Fil mukhayyam. Boleh? Jangan ramai rupanya tak tahu al-maus ni. Al-maus pisang. Hadza muhtarimun. Ini seorang. Bolehlah, boleh. Okey, masdar. If'al. Ikrar. Iqrar. Ni ikram. Okey, boleh. Ikram, iqra. Iqrar. Kalau ikrar nak buat ayat macam mana? Boleh buat ayat tak? Ikrarul Quran. Boleh tak? Tak berapa, tak jadi ayat lagi tu. Akrama Muhammad al-muallim ikraman. Okey, baik. Kita guna ikram lah, senang. Ikram. Okay. Contoh tadi, siapa baca tadi? Okey. Cara senang, senang nak buat ayat biasa. Akrama. Apa tadi? Ahmad ke tadi? Saya tak ingat lah. Akrama Muhammadun. Muliakan siapa? Al-muallim tadi. Akrama Muhammadun al-muallim. Buat ayat biasa, baru letak masdar di akhir. Ikraman, sebagai penegasan. Cuma kena Ustaz, di bawah tajuk mana Ustaz? Bawah tajuk masdar. Masdar. Ikram ke apa dah, Ustaz? Ikram ni memuliakan. Dia kalau ayat bentuk ni dia makna penegasan kepada fi'il di hadapan. Dia nak beritahu Muhammad ni sememangnya memuliakan guru. Jadi kalau nak buat ayat bentuk ni, masdar berada di akhir. Di awal ayat kena ada fi'ilnya dan masdar ni kena mansub. Kalau dah mahir boleh letak masdar di mana-mana, tak jadi kesalahan. Contohnya ikramul muallim wajibun. Memuliakan guru itu wajib. Okay? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau peringkat awal rasa susah nak bina ayat, bina jumlah fi'liyah biasa, letak masdar di akhir dan pastikan dia mansub. Boleh? Izzah kalau ada masalah untuk masdar, buat macam itulah. Buat jumlah fi'liyah biasa, letak masdar di akhir, pastikan mansub. Itu sahaja cara mudah nak bina masdar. Cuma yang pentingnya kena tahu semua wazan bagi masdar. Hadis tanya masdar tu apa? Masdar tu ada orang terjemah dengan kata terbitan. Biasanya kita guna, kalau peringkat awal kita guna macam ni lah. Dia sebagai penegasan. Kalau dah mahir boleh guna di mana-mana sahaja. Cara gunanya ketika kita nak bina ayat maksud fi'il tapi tak nak letak fa'il, maka kita masdar. Contohnya macam sebagaimana Ustaz beritahu tadi lah. Ikram al-muallim, menghormati guru. Tak ada fa'il kan? Ikramul muallim, menghormati guru itu wajib. Jadi kita letak khabar di akhir pun boleh. Macam-macam cara boleh buat untuk masdar. Okey. Bukan tak semestinya. Bukan subjek predikat. Subjek predikat tu mubtada dan khabar. Tajuk kelima daripada kena tengok dia punya, yang pentingnya kita tahu nak bina masdar tu macam mana. Daripada tajuk pertama mujarrad mazid tu, setiap fi'il mazid tu kita boleh bina, kena tahu masdar dia macam mana. Kalau tak ada lagi cari dah dalam ni, ada lah. Okey, boleh hadis. Kena baca balik tajuk masdar. InsyaAllah senang, tak ada masalah. Okey. Okey, selesai kita qismu alif. Kita dah 10.30. Kita terus qismu ba, kita berhenti. Qismu habis qismu ba, kita berhenti. Mungkin lewat sikit kot. Dalam ke sebelah je kot. Boleh terus? Ustaz nak? Boleh. Okey, Ustaz nak habiskan qismu ba. Malah 2 kali. Sebab kita ni dah masa tak berapa ada ruang, kita buat. Okey, kita tengok qismu ba. Mungkin malam ni, malam apa? Malam Jumaat, malam Ahad kot. Malam Ahad, kalau malam ni kita boleh selesaikan qismu ba, kita tengok soalan SPM 2022. InsyaAllah, kalau Ustaz ada kelapangan.
Malam Ahad insya-Allah. Tak ada exam kan? Baik, kita terus tengok petikan, kita terus tengok soalan. Petikan, soalannya mana mah? Okey, alhamdulillah. Mana mah? Apa? Ukur. Mana ukur? Sebutkan. Sebutkan. Okey. Soalan 3 pun sama. Soalan 4, limadha. Kenapa? Kenapa? Soalan 5, alama. Atas apa? Alama. Atas Atas apa? apa? Okey. Kemudian kita ada soalan 6, kaifa. Bagaimana? Bagaimana? Okey. Soalan 1, mat tawasul al-ijtimai. Apakah dia media sosial? Jangan lupa mukadimah jangan tinggal, kena ambil. Kalau tak kena potong markah. Jadi kita ada mukadimah at-tawasul al-ijtimai. Media sosial ialah tak wajib letak. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Sebab dia predicate, khabar. Khabar boleh direct. Baik, kita baca petikan. Inna taqadduma al-ilmi fil qarni al-20 qad adda ila zuhuril mukhtara'at al-hadithah bi mukhtalif anwa'iha. Sesungguhnya kemajuan ilmu pada kurun ke-20 telah membawa kepada munculnya ciptaan baru dengan pelbagai jenisnya. Minha, di antaranya at-tawasul al-ijtimai, media sosial. Fahuwa, tu jawapanlah tu. Fahuwa majmu'atu taqniyat al-mutaha ala syabakatil ankabutiyah allati yastakhdimuha an-nas li ghayati at-tawasul fima bainahum ay baina mursilin wa mustajibin. Di media sosial ialah satu kumpulan teknik yang terdapat di laman sesawang internet yang digunakan oleh orang ramai untuk tujuan berhubung sesama mereka ataupun di antara pengirim dan penerima. Okey, ada jawapan dia? Apa jawapannya? At-tawasul ijtimai fahuwa majmu'atun. Nak ambil dari mana jawapannya? Tawasul ijtimai sampai titik. Okey. Fa, ambil tak? Tak. Ambil. Jangan ambil fa. Jangan ambil. Kalau ambil dia jadi cacat. Dia jadi cacat ayat. Jadi kita terus kepada khabarnya. Okey, ambil mukadimah kita dah ambil tadi at-tawasul al-ijtimai, maka fa tu kena buang. Okey, itu jawapan dia. Ustaz. Ya. Kepala soalan kena ambil sekali, Ustaz? Ya, wajib. Wajib. Kepala soalan wajib ada. Kalau tak ada kena potong markah. Boleh? Okey, Ustaz. Boleh. Sebab tu jangan ambil dari petikan. Ambil petikan dipanggil salin petikan, kena potong markah. Kena ada kepala soalan. Faham, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Soalan 2, udkur mithalain litawasul al-ijtimai. Sebutkan 2 contoh bagi media sosial. Untuk soalan udkur, kalau malas fikir banyak ataupun takut salah ni, contohnya mithalain ni. Ni mansub. Jadi kalau kita nak ambil dia, kita kena tukar dia biar supaya jadi marfu'. Kena guna alif, mithalani. Jadi kalau malas fikir terus ambil litawasul al-ijtimai ataupun minat tawasul al-ijtimai. Dia kata nyatakan 2 contoh media sosial. Jadi kita terus je. Kita letak min. Di antara media sosial, min tawasul al-ijtimai. Okey. Minat tawasul al-ijtimai. Okey, kita baca apa contoh-contohnya. Okey. Al-mustakhdim yastakhdimuhu biwasitati ajhizatil hasub wal hawatif al-dhakiyyah wa syabakatil internet wa syabakat al-ijtimaiyah al-ukhra mithlu Facebook wa Telegram wa WhatsApp wa Twitter wa ghairiha. Okey, kita jumpa pengguna menggunakannya melalui alat komputer atau telefon pintar dan laman internet dan juga laman sosial yang lain seperti Facebook, Telegram, WhatsApp dan Twitter dan lain-lain. Okey, mana jawapannya? Mislu.
Mislu Facebook, Telegram. Okey. Okey, dia nak berapa? Facebook, Telegram. Dia nak 2. berapa? Lepas tu kita nak beri berapa? 2. Jangan beri lebih. 4. Dia minta Bagi 2. tak boleh. Salah. Dia minta 2 bagi 2. Siapa bagi lebih kena potong markah. Jadi jangan beri lebih daripada yang diminta. Okey? Jadi kita ambil 2. Letak rumi sekali, Ustaz? Ya, boleh, tak ada masalah. Oh, boleh. Okey, kita ambil. Jadi di antara ya. Kalau kita tulis apa dekat bahagian gym kan tulis karangan kan. Kalau kita tak ingat nama jauh bahasa Arab Facebook, Telegram, kita tulis dia punya rumi tu boleh tak? Boleh, tapi letak dalam kurungan. Letak dalam kurungan. Tapi cubalah eja Arabnya. Kemudian letak yang rumi. Kalau salah? Tak apa. Ejaan dia payah sikit nak jadi Arab. Okey. Tu ada. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey. Okey, soalan 3. Ma faidatut tawassul al-ijtimai? Apakah dia faedah media sosial? Okey, mukadimah kita. Tinggalkan soalan istifhamnya. Jadi faedah media sosial. Okey, kita terus baca. Saya tak merahkan tadi. Sekejap. Dalam PSA nanti merahkanlah. Ataupun garis, letak nombor. Senang. Kita nak jimat masa. Okey. Walihada tawassul al-ijtima'i fawaidun. Okey, kita dah jumpa jawapan. Untuk media sosial ada faedah-faedah. Jamak kepada faedah. Okey. Ila janibi masawiha an-natijah min su'il istikhdam. Jadi untuk media sosial faedah-faedah di samping keburukannya hasil daripada penggunaan yang salah. Wa min fawaidihi, di antara faedahnya, okey dah jumpa lah. Dia nak berapa tadi? Ustaz. Dia nak berapa? Ya. Nak tanya yang kalau bagi soalan nombor 2 tu kan. Kalau bagi kurang tak apa, tolak markah. Kurang kena potong markah. Kalau dia nak 2 kita bagi 1, tinggal 1 lah markah. Okey, kalau lebih pun kena potong markah juga. Kena beri 2. Kalau dia nak 2. Memang dia nak 2 pun sebab markah 2 je. Okey. Kalau dia nak 3 letih pemeriksa letih sikit nak bagi markah. Sebab ada 3 payah, kena bagi setengah-setengah payah. Tak ada. Dia akan minta 2 je. Boleh? Okey, di antara faedahnya bahawasanya ianya dianggap sebagai objektif utama dari penggunaan media sosial. Penggunaan ialah ianya perhubungan direct bersama kaum keluarga dan kawan-kawan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Okey, mana dia punya faedah? At-tawasilu. Okey, ambil situ. Perhubungan direct. Okey. Ianya adalah perhubungan direct sesama ahli keluarga dan kawan-kawan pada mana-mana bila-bila masa di mana sahaja. Cantik terjemahan. Okey. Faedah media sosial ialah kalau nak letak ialah, faedah ni muannas kena guna hiya lah, jangan guna huwa. Jadi kalau tak letak pun tak apa. Faedah media sosial atau wasul direct je. Kalau letak kena guna hiya, pastikan tak salah dia punya penyambung. Jadi faedah media sosial ialah perhubungan terus sesama keluarga dan kawan-kawan pada mana-mana tempat dan juga masa. Usah hari-hari usah buat kelas, tak. Ketika ada waktu sahaja. Lama hari tu tak ada kelas sebab kesibukan. Tapi yang lepas-lepas boleh tengok dalam YouTube lah. Ustaz rakam semua. Soalan 4. Limadha yakunul husul 'ala al-asdiqa' sa'ban fi zamanin qadimin? Kenapa untuk memperoleh kawan-kawan adalah merupakan sukar pada zaman yang dahulu? Okey, mukadimahnya sebagaimana biasa, tinggalkan soalan sahaja, ambil salin balik. Okey, mukadimah
atau kepala soalan tu. Soalan limadha apa penyambung dia? Limadha apa penyambungnya? Okey, paling tidak li. Jadi dalam petikan biasanya ada lah, cari dah. Li'anna. Li'anna tu kalau ada lah, kalau tak li je. Jadi kita cari. Mengapa Ustaz suruh garis? Sebab jawapannya akan berturutan. Dia tak ada pusing balik. Jadi selepas soal jawapan ketiga tadi kita terus je. Fa'adda dhuhuruhu ila taghyir mafhumi sadaqah bisyaklin 'am. Jadi kemunculan media sosial membawa kepada perubahan perubahan dipanggil apa? Ta'rif persahabatan secara umumnya. Faqadiman kana, okey, kita dah jumpa perkataan qadim tadi tu. Dahulu al-amru lihusul ala sadiqin syai'an sa'ban. Jadi dahulu untuk mendapatkan kawan adalah merupakan satu perkara yang sukar. Wa dzalika li'anna. Okey, jumpa ada tu. Soalan dia limadha. Yang demikian itu kerana. Okey, kerana tu jawapanlah tu. Kerana pada ketika itu tidak terdapat laman internet untuk berhubung secara direct bersama orang lain. Itu jawapan tu. Dia ada dia punya pembayang tu li'anna. Okey. Sebab tu kena tahu. Okey, ni soalan nombor 4. Terus je sebab dah ada dalam petikan, kita ambil je. Okey. Jadi untuk mendapatkan kawan-kawan pada zaman dahulu merupakan satu perkara yang sukar kerana pada ketika itu tidak terdapat laman internet untuk berhubung secara direct dengan orang lain. Okey. Apa tu? Li'anna, li'anna. Kalau al-ana tu sekarang. Li tu kerana. Okey, soalan 5. Alama yu'athir istikhdamu tawasul al-ijtima'i ta'thiran salbiyan. Penggunaan media sosial akan memberi kesan negatif ke atas apa? Alama yu'athir istikhdamu tawasul al-ijtima'i ta'thiran salbiyan. Penggunaan media sosial secara negatif akan memberi kesan ke atas apa? Okay. Itu alama. Jadi kita ambil muqaddimahnya. Kita ambil muqaddimah. Mau susah ni, ada masalah sikit ni. Kita lekat. Okey. Okey. Kita cari jawapan. Wa amma fil waqtil hali, adapun sekarang faqad takunu ladal mustaqdimil wahid, kemungkinan pada seorang pengguna mi'atul asdiqa. Ladal mustaqdimil wahid, di sisi seorang pengguna mi'atul asdiqa, beratus kawan-kawan abrat tawassul al-ijtima'i mukhtalif, melalui media sosial yang berbagai. Okey. Tak jumpa lagi jawapan kita. Amma min masawi tawasul al-ijtimai, adapun dari keburukan media sosial khasatan Facebook, secara khususnya Facebook, fa innahu yuaddi ila ziyadati adadi sa'at. Ianya membawa kepada pertambahan bilangan waktu allati yaqdiha al-afrad, yang dihabiskan oleh seseorang itu ala wasalit tawasul al-ijtimai, di media sosial, lailan wa naharan, malam dan siang, banyak masa habis di situ. Maka yu'athiru dzalika, jadi yang demikian itu memberi kesan ala. Okey, soalan tadi ala kan? Kita dah jumpa jawapannya. Yang demikian itu memberi kesan ke atas tanggungjawab kerja, keluarga, agama dan lain-lain. Okey, ni jawapannya. Salah sikit ni Ustaz punya mouse. Ustaz. Ya. Warai duha tu kena ambil juga ke? Ya. Ni. Warai duha. Boleh. Kita ambil dari ala tu. Kalau tak ambil apa tu? Kalau tak ambil. Tak jadi masalah. Tak ambil apa. Okay, dia tak mencacatkan. Tapi kalau ambil sampai ta'thiran salbiyan tu dia jadi cacat. Jangan ambil. Sebab dah ada dalam muqaddimah. Ta'thiran salbiyan kan. Jangan ambil. Jadi pengulangan. Pengulangan cacat jawapan. Di penggunaan media sosial secara negatif memberi kesan ke atas tanggungjawab dalam kerja, keluarga, agama dan lain-lain. Okey. Dan soalan yang terakhir, kaifa yadurru istikhdamu tawassul al-ijtima'i ala tullab, bagaimana penggunaan media sosial memudaratkan
pelajar. Okay. Jadi kita ambil kita punya muqaddimah. Soalan kaifa apa penyambung dia? B. Okey, biasanya B. Bagaimana dengan Okey, dengan. Okay, kalau ada dalam bertikam selamat. Kalau tak ada kan kita tengok kesesuaian. Jadi penggunaan media sosial memberi mudarat ke atas pelajar dengan apa? Faminhum man yuribun 'anil amal, jadi ada di kalangan mereka yang hilang dari tempat kerja, wa ba'duhum yuhmilun mas'uliyat. Okey. Sebahagian mereka mengabaikan tanggungjawab nahwal usrah terhadap keluarga, wa akharun yatrukuna as-salawatil mafruḍah, dan yang lain pula meninggalkan salat fardu. Wa kadzalika at-tullab. Okey, soalan tadi pelajar kan. Begitu juga pelajar. Fahum yudaminuna istighdam tawassul ijtima'i idmanan. Mereka ketagih menggunakan media sosial. Wa yuhmiluna wajibatihim ad-dirasiyah, dan mereka mengabaikan tanggungjawab pembelajaran mereka. Okey, jadi kita dah jumpa jawapan kita. Mana pelajar-pelajar ketagih dan mengabaikan pelajaran. Okey, ini soalan 6. Soalan 6. Okey. Jadi kena baiki sikit. Penggunaan media sosial memudaratkan pelajar. Kaifa? Bihum tak nanti kan? Bubuh anna. Bi'annahu. Bukan kerana lah. Dengan mereka. Dengan bahawasanya mereka ketagih menggunakan media sosial dan juga mengabaikan tanggungjawab pembelajaran mereka. Okey. Boleh. Kena letak li'anna. Bi'annahu. Dengan bahawasanya mereka. Sebab soalan kaifah. Bagaimana dengan? Okey, selesai kita jawab kefahaman. Jadi kefahaman begitulah caranya. Pastikan ada muqaddimah, kalau perlu, kalau kena letak penyambung, baru letak jawapan. Okey, selesai kita. Kita dah pukul 10.45. Harap-harap sempat siap ismu ba. Okey, soalan ba. Hati muradifan, bawakan perkataan seerti. Dalam petikan dia hitamkan. Yang pertama anwa', kita ada jenis-jenis. Siapa dia tahu jenis-jenis seertinya dengan pelbagai jenisnya. Bahasa jenis tu bahasa Arab dah tu. Ajnas. Okey, ajnas jamak. Ajnas. Kalau jinsun pun boleh, tak ada masalah. Qismun boleh. Ustaz kalau buat apa tu? Tak nampak. Apa tu? Tak boleh baca, tak apa. Ba mana apa tu? Ba mana? Uslub jauh dah sikit. Yang lain-lain boleh terima. Aqsam boleh. Ustaz tak faham apa tu bamana. Okey. Ni bimukhtalifi ajnasiha boleh. Tak semestinya wazan sama. Tak sama pun tak apa. Aqsam pun boleh. Okay. Seterusnya, kalau bagi mufrad salah ke boleh, tak ada masalah. Dia yang pentingnya makna ada. Mufrad ke wazan lain ke, semua tidak menjadi kesalahan. Yang penting kita boleh bawa maksud seertinya. Itu je yang penting. Okey, yang kedua yastakhdim, menggunakan. Okey, apa seerti yastakhdim? Menggunakan. Man yang arif? Yastakhdimu. Menggunakan. Yastakhdimu seartinya Yastamil. Okey, yastamilu. Okey. Yastamilu, menggunakan.
Ini kita ada. Yang ketiga al-waqtu. Masa. Mana waktu al-waqtu? Zaman. Boleh Sana. Sana dah jauh sikit. Wa amma fil waqtil hali. Adapun pada waktu sekarang. Okay, zaman boleh. Fi zamanil an. Az-zaman. 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 Soalan ba tu perkataan sinonim. Ya. Soalan ba sinonim. As-sa'a boleh. Wa amma fi sa'atil hali boleh. Okey. Itu seerti sinonim ba. Jadi kita pindah jim mudad. Yang ni apa Ustaz bahasa standard tak erti. Perkataan berlawan. Lawanan. Sadiqun. Mana sadiqun? Ni. Kawan. Baik. Kawan. Oh, kawan. Untuk memperoleh kawan. Apa? Seerti kawan. Kawan. Zamil. Okey, cantik. Zamilun. Sadiqun, zamilun. Sahib boleh? Sahib boleh. Sahib. Ataupun sahabah boleh. Rafiq. Ini memang ni banyak wakil ni kalau boleh keluarkan Rafiq ni. Ilmi. Ahsan Tayabni. Jarang orang ingat Rafiq. Okey, seterusnya khasah. Khusus. Ya, khasah secara khususnya. Umum. Oh, kita bagi seerti ni. Oh, soalan nak berkata berlawan ni. Mudad. Lupa tadi. Ya betul. Okey. Jadi kalau dia nak berkata berlawan, yang kita nampak seerti, letaklah didu di hadapan. Lawan kepada kawan musuh. Zairu. Okey. Apa lawan kepada kawan? Sepatutnya. Musuh apa musuh? Al-adu. Aduun. Oh, terima kasih. Masih baik perasan. Kalau tak habis salah jawapan tadi. Jadi yang lain-lain tadi tu semuanya seerti semua tu. Kena letak didu di hadapan. Lawan kepada. Khasah. Umum. Okey, umum. Khasatun umuman. Am. Umum boleh, am boleh. Biasa boleh tulis banyak kejawapan. Hot depan dia kira. Tak, kalau Sadiku tu tulis Karimah boleh tak? Karimah? Oh. Jauh. Okey, salah. Mazmumah. Jauh. Sadiq ni Said. Kena cari yang berlawanan dengan dia ataupun seerti. Mazmumah dia lebih sifat ni. Okey, yang ketiga ghaba yaghibun. Tidak hadir. Apa lawan dia? Tidak hadir. Yahduruna. Okey, hadara yahduru. Kalau sama yahduruna. Tak wajib sama. Yang penting ada makna. Okey, yaghibuna yahduruna. Hadirun boleh? Oh, patutlah ada nama Rafiq ni. Rafiq Rosli. Okey. Baik, pindah kita soalan dal. Soalan dal keluarkan. Istakhrij. Jangan binayat. Keluarkan sahaja untuk soalan dal. Soalan berkaitan nahwu dan saraf. Yang pertama ismul fa'il. Okay. Yang kedua fi'il ta'biri. Yang ketiga zarfun. Isim fa'il tadi dia nak wazan muf'ilun. Ismul fa'il wazan muf'ilun. Ada baris dia kita tengok yang soalan asal. Ismul fa'il muf'ilun. Barisnya muf'ilun. Okey. Ni kena cari je. Okey, siapa jumpa? Isim fa'il muf'ilun. Maksudnya perenggan pertama tadi ada. Siapa jumpa? Mursilun tak? Mursilun. Ahsanti. Mursilun. Pengirim. Asalnya arsala. Mengirim.
Mursil, pengirim. Okey, ahsanti. Kemudian fi'il ta'biri. Siapa jumpa fi'il ta'biri? Fi'il yang perlu kepada harful jarri. Okey. Perenggan pertama. Okey, perenggan pertama dah ada. Baris pertama dah ada. Perenggan pertama, baris pertama. Ya, soalan dal ni cari je. Wasyabakat tak? Syabakah mana? Tapi al-ijtima'iyah. Ni. Mana? Syabakah ijtima'iyah ni tarkib na'ti. Dia nak fi'il ta'biri. Fi'il yang perlu kepada harful jar. Ada ilah. Ada ilah, ahsanti. Membawa kepada. Dia ada perlu kepada ilah. Mesti ada ilah. Itu dipanggil fi'il ta'biri. Ada ilah. Dan fi'il-fi'il yang lainnya yang perlu kepada harful jar. Okey, zarfun. Zarfun. Perenggan pertama rasanya macam ada tadi. Zarfun. Okey, ada. Perenggan pertama dah ada. Baina. Okey, baina. Di antara. Zaraf ni menunjukkan masa dan tempat. Okey, selesai kita soalan dal. Cari je. Dan cari apa yang diminta sahaja, jangan lebih. Jawab apa yang ditanya, itu yang penting. Okey. Soalan dal selesai, soalan ha, soalan i'rab. A'rif. I'rab 3 perkara je kena sebut, tak payah panjang-panjang. Mauqi', halah dan juga alamat. Itu sahaja. Baik. Dalam soalan dia akan gariskan perkataan yang perlu kita i'rab. Seperti soalannya a'rif al-kalimat allati tahtaha khattun. I'rab perkataan yang di bawahnya garisan. Baik. Yang pertama at-taqaddum. Cara nak tahu i'rab kena tengok perkataan sebelumnya paling kurang. Tak jumpa, tengok lagi sebelumnya lagi. At-taqaddum, sebelumnya ada inna. Selesai masalah, ada inna sebelumnya. Maka selepas inna orang panggil apa? Apa namanya selepas inna? Isim inna. Okey, nama dia isim inna. Okey, isim inna. Isim inna marfu' ke mansub ke majrur? Mansub. Okay, mansub. Isim inna mansub. Okey, kerana dia mufrad mansub dia apa? Bisukun. Bisukun tu majzum. Sukun majzum. Baris mati. Dhammah. Dhammah marfu' ya ikhwan. Bil fathah. Bil fathah. Ni tak ingat alamat ni. Kena pastikan kita kenal alamat-alamat. Ya. Okey, marfu' dia ada 3 alamat. Marfu' bil dhammah, marfu' bil alif, marfu' bil waw. Dan kena tahulah bila guna dhammah, bila guna alif, bila guna waw. Kalau mansub, fathah, ya, kasrah dan alif. Ada 4 jenis alamat mansub. Dan kena tahulah bila fathah, bila bil ya, bila bil kasrah, bila bil alif. Kalau dalam nota usap muka surat 10, tengok situ. Kemudian tak apa. Yang ada hal lain boleh, tak ada masalah. Silakan. Ustaz cuma nak habiskan kertas kismubah malam ni. Okey, ada urusan lain teruskan. Tak apa, ada rakaman kalau nak tengok balik. Kemudian majrur ada 2 sahaja, majrur bil kasrah dengan majrur bil ya. Jadi pastikan kita tahu bila guna alamat kasrah, bila guna alamat ya. Maka senanglah kita nak jawab soalan i'rab. Dan kena pastikan tahu tajuk-tajuk i'rab. Okey, seterusnya yang kedua hasub. Masih juga pada perenggan pertama. Intai sebelumnya ada perkataan ajhizah. Alat komputer. Ni panggil apa ni? Tarkib idhafi lah. Ya. Tarkib idhafi. Sebab apa kita kata tarkib idhafi? Sebelum dia ada isim tanpa alif lam. Jadi ajhizah ni mudhaf, yang belakangnya orang panggil apa? Mudhafun ilaihi. Okey, mudhafun ilaihi marfu' ke mansub ke majrur? Majrur. Okey. Kerana dia mufrad majrur bil kasrah. Okey, kasrah. Okey. Bil kasrah.
selesai kita jawab soalan i'rab. Jadi pastikan ada 3 perkara. Mauqi'nya, kedudukan perkataan tu dalam ayat. Kemudian bila kita tahu tajuknya, kita tak automatik kita tahu halahnya marfu', mansub ataupun majrur. Dan bila kita tahu halahnya, kita akan tahu alamatnya yang sesuai dengan kataan dalam petikan. Okey. Alhamdulillah, itu soalan ha, i'rab. Soalan waw, idbit. Tandakan perkataan yang bergaris dengan syakl tam, baris lengkap. 2021 perkataannya 4 perkataan. 2022 pun sama, cuma tahun ini mungkin tinggal 2 lah. Okey, kita baca kanal hatifu. Okey, nak baca macam mana ni? Ya ni baris mana? Apa baris ya? Baris ya tu baris nahunya. Yang lain-lain tu sarfun. Siapa dia nak cuba? Kanal hatifu Zakiya. Kenapa nak baca Zakiya? Mansub mudhafun ilaih. Mudhafun ilahi mesti sebelumnya tidak ada alif lam. Mudhafun ilahi majrur, baru je kita i'rab tadi. Mudhafun ilahi majrur bil kasrah. Khabar kana. Khabar kana. Khabar kana dia mesti tak ada alif lam kalau isim. Khabar mesti nakirah. Okey, bagus. Na'tun. Betul. Ni tarkib na'ti ni tengok sama Al-hatif al-zaki. Jadi tarkib na'ti. Kalau na'tun kena tengok sebelumnya lah. Sebelumnya baca macam mana? Fa, baris mana? Fu. Fu. Kenapa fu? Isim kana. Isim kana. Ismu kana marfu'un bid-dhammah. Maka na'tunnya pun sama. Az-zaki yu. Dia ikut je. Az-zaki yu. Ikut je. Pintar. Zakiyun. Az-zaki. Okey. Jadi ini adalah na'tun. Na'tun marfu'un. Kerana apa? Kerana sebelumnya adalah isim kana marfu', maka dia pun marfu' bin dhammah. Okey, perkataan yang kedua. Ada alif tu, confirm lah tu. Nak macam mana kalau ada alif? Mufidan. Okey, mufidan. Confirm lah saja. Bacaan ni mufidan. Okey. Kenapa baca mufidan? Kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Khabar. Khabar ka. Ni baru khabar kana. Tengok dia isim tanpa alif lam. Khabar mesti nakirah tanpa alif lam. Kemudian kita ada baca ni senang baca. Ma'a zarfun Ma'a. Okey, markafri. Kalau baca baris lain tu tak tahulah. Okey. Ni ta baris mana? Ada ala sebelumnya. Al-maklumat. Tak, baris mana tak? Sekejap. T. Kenapa T? Kenapa T? Ala tu harful jar. Ala ni kan harful jar. Harful jar selepas dia majrur bil kasrah. Ni kita baca al-ma. Baris kena letak semua. Baris mati pun kena letak. Al-maklumati. Okey. Kiranya kalau baris mati tu kena tulis bulat ke tanda. Bulat. Jangan malas. Walaupun mungkin dia kata tak perlu, tapi kita nak selamat diri tulis belakang. Okey. Terima kasih Pak. Okey. Selesai baris. Jadi baris sama je konsep dia untuk i'rab. Kita kena tahu kedudukan perkataan. Untuk baris akhir lah. Sebelum tu sarfun lah. Okay. Soalan yang terakhir kita ada soalan Zai. Soalan Zai keluarkan 3 isi penting. 3 isi utama. Istakhrij ni pun keluarkan sahaja. Kalau tak panjang boleh lah. Kalau tak panjang boleh sampai titik. Kalau panjang jangan sampai titik. Itu dah ada huraian. Dia tak boleh ada huraian. Jangan ambil huraian. Itu sahaja. Pastikan yang kita ambil itu isi, bukan huraian.
Okey. Ini dua perenggan sini, dua perenggan. Perenggan pertama, perenggan kedua. Nak tengok ngelah kali. Okey, terang kita tengok. Kita pukul 11, okey. Boleh kita boleh berhenti pukul 11. 11. Habis ni kismu alif, kismu ba. Okey, tajuknya Al-Hatif Az-Zaki. Nak telefon pintar. Ayat pertama panjang tak? Siapa ni? Panjang ni ayat pertama ni. Mungkin ada huraian. Cuba kita baca. Al-Hawatif Az-Zakiyah, telefon pintar min asghar jihazil ittisal, di antara alat berhubung yang terkecil fil awinatil akhirah, di akhir-akhir ini bi anwa'ihal mukhtalifah, dengan pelbagai jenisnya, wa ahjamihal muta'addidah, dan saiznya yang pelbagai, idafatan ila alwanihil jadzabah, di samping warnanya yang menarik. Okey, kita nak ambil sampai mana? Isi penting. Sebelum B. Sebelum B. B tu huraian dah tu. Jadi ambil isi penting saja. Tak payah baiki apa-apa, ambil salin je. Jadi kalau kita terambil huraian, dia akan potong markah huraian lah. Okey. Kalau sebelum fee ni pun mungkin boleh diterima, tapi kalau ambil ni lagi boleh sebelum fee pun okey. Dia dah membawa telah masuk sampai isi utamanya. Telefon pintar di antara alat perhubungan yang terkecil di akhir-akhir ini. Okey. Yang kedua, contohnya kita nak ambil perenggan kedua terus. Kita tengok perenggan kedua adalah okey, cuba tengok. هناك بعض القواعد السلوكية مقترحة عند استخدام الهواتف الذكية، منها اختيار مستخدميها الوقت المناسب، مكالمة الهاتفية، وأن يحترموا الآخرين ويقتنون. Ni semua saranan. Boleh ambil, tak ada masalah. Ataupun kalau nak ambil sini, tengok titik. Perenggan pertama ada tak titik? Ni titik selepas titik tu biasa isi penting lah tu. Okey, Ustaz cuba intai titik ni. Begitu juga sur'atu injazil amal, segera menyelesaikan tugas kerja, wa suhulatu hamliha, mudah membawanya, wa anna yumkin lihamilha wad'ul jihaz fil jayb, dan mungkin pembawanya meletakkannya dalam poket. Cuma yang ini kena tambah dia punya tajuk utama, tak ada. Nak ambil yang mana? Okey. Kalau isi terakhir, perenggan isi terakhir ni kita boleh ambil terus ni. Fa'alal mustahlikin an yantafi'u biha khairal intifa' wa adamil isah fil amal. Pengguna hendaklah memanfaatinya dengan sebaik-baik manfaat dan tidak salah guna. Okey, ni boleh jadikan isi yang terakhir, isi ketiga. Ini boleh jadi isi ketiga, ayat terakhir. Cuma isi kedua ni kita kena baiki sikit lah. Kena tambah sikit. Isi ketiga kita boleh ambil terus ya. Cuma kita dah buang fa tu. Khairal intifa'. Okey, ni pun dah dua isi. Okey, yang isi kedua kita nak ambil yang mana? Okey. Kalau yang ini pemula ni, asbahat al-hawatif az-zakiyah unsuran daruriyan fi hayatina al-yawmiyah. Telefon pintar telah menjadi unsur penting dalam kehidupan harian kita. Kalau faham boleh ambil lah yang ni. Masalahnya takut tak faham. Okey. Biasanya selepas titik ni, biasanya memang isi penting lah. Cuma yang ini kena baiki, kena tambah sikit faedah. Kita kena tambah faedah. Ini pun boleh. Banyak ni sini. Tapi kalau faham boleh ambil yang ni. Boleh ambil yang ni. Ini lagi baik. Lagi simple. Tak payah baiki apa-apa ni. Yang ni. Ni boleh ambil. Dia tak semestinya 3 je. Isi penting dalam petikan yang diberi. Biasanya ada sampai 6 pun ada. Macam ni banyak ni sebenarnya. Boleh ambil ni. Cuma panduan asasnya kalau tak faham, perenggan pertama, ayat pertama dia. Perenggan kedua, ayat pertama, dan ayat terakhir.
Kalau tak faham, tak jumpa juga, carilah titik di mana-mana. Selepas titik tu biasanya isi penting. Kalau ada huraian penanda wacana, buang. Okey, boleh. Jadi contohnya Ustaz ambil 3 ni. Yang pertamanya, telefon pintar di antara alat perhubungan yang terkecil di akhir ini. Telefon pintar telah menjadi unsur yang penting di dalam kehidupan harian. Para pengguna hendaklah manfaatinya dan tidak menyalahgunakannya. Okey. Ambil faedah dia start dari tuwafir, boleh? Ambil faedah. Tapi kena tambahlah. Kena tambah min faidati tajuk. Yang penting kena letak tajuk. Telefon pintar. Min faidatil hawatif al-zakiyah tuwafir al-waqta ataupun tusahil al-ittisal bil akharin. Boleh ambil. Cuma kena letak faedah. Ni semua faedah ni. Dan yang perenggan kedua ni cara penggunaan. Okay. Jadi isi sebenarnya banyak dalam ni sebenarnya. Cuma kalau yang panjang tu kita kena baiki sikit lah. Okay. Kalau tak lebih daripada 3 ke Ustaz, boleh ke Ustaz? Tak lebih daripada 3 setakat ni dibolehkan. Masih dibaca oleh pemeriksa. Mungkin 4 masih dibaca lah. Yang terbaik. Sebab tu yang 3 terawal yang paling kita yakin letak di awal. Yang pendek-pendek, yang tak kena baiki, yang letak awal. Yang ada baiki-baiki tu letak di akhir. Okey, boleh. Okey, selesai kita soalan Zai. Untuk soalan sekejap. Untuk soalan Qismul Jim 2021, tajuk yang keluar untuk soalan alifnya soalan Ad-Dirasah fil Jami'ah. Ni tajuk pertama tingkatan 5. Tajuk pertama tingkatan 5. Pembelajaran universiti. Jadi dia ada, jadi ni yang tajuk ni boleh kita tinggalkan dahululah untuk SPM tahun ni. Sebab baru keluar 2 tajuk untuk karangan pendek. 2021 tajuk 1 tingkatan 5, 2022 tajuk 5 tingkatan 4. 2 tu baru keluar untuk karangan pendek. Jadi yang 8 lagi tu pastikan kita pernah buat latihan lah. Supaya kita tengok, kita faham dan kita boleh buat insyaAllah. Okey. Ini pembelajaran universiti. Langkah-langkah. Jadi kita boleh guna pattern langkah-langkah lah. Yang pertamanya apa? Pilih universiti yang kita mahu. Kemudian pilih bidang, kenapa. Kemudian persediaan untuk masuk universiti. Kemudian perlu menghadiri hari pendaftaran dan perlu ikuti minggu suai kenal. Jadi ni langkah-langkah pembelajaran universiti. Jadi kalau ada pattern turuk boleh guna. Okey. Dan karangan 2021 kita ada format, ada 2 soalan bentuk format. Yang pertama hiwar, perbualan. Yang keduanya nasyratul akhbar, berita surat khabar. Jadi untuk 2023 ni kena standby jugalah tajuk hiwar dan juga nasyratul akhbar. Sebab tahun lepas tak ada, tahun lepas surat dan juga ucapan tahun lepas. Jadi kita kena standby, kena tahu jugalah cara nak bina karangan perbualan dan juga laporan akhbar. Okay. Takrir boleh keluar ke Ustaz tahun ni? Takrir jangan lupa. Takrir setakat ni 2021 belum keluar, 2022 pun belum keluar. Jadi takrir kena utamakanlah. Kena tahu pattern takrir bagaimana. Okay. Tajuk tudingan Ustaz dah letak dalam Telegram tu, boleh scroll balik dalam media ya, tengok tajuk-tajuk yang belum keluar. Tapi tak semestinya ya. Sebab ada 2 tajuk tajuk popular ni. Tajuk berkaitan dengan guru setiap tahun ada. Tajuk berkaitan dengan pelajar pun setiap tahun ada. Contohnya ni, Birrul Walidain. Berbakti kepada kedua ibu bapa, peran tanggungjawab anak-anak. Jadi tajuk anak-anak atau pelajar dan juga guru ni setiap tahun ada karangan. Tajuk popular. Guna font takrir tu laporan. Okay. Karangan hafal.
karangan panjang ni hafal 120 patah. Cari tajuk yang belum keluar, Ustaz dah letak dalam Telegram ni. Cari, hafal elok-elok. Karangan pun Ustaz dah letak dah. InsyaAllah. Okey. Jadi kita dah 11 suku. Alhamdulillah kita sempat habiskan qismu alif dan qismu ba. Untuk qismu jim ni kita lihat je lah sebab ni soalan SPM dah keluar kan. Ustaz rasa masuk tajuk ke apa karangan? Wallahu alam ya Ibni Ahmad Ashraf. Fokus dahulu 4 tajuk yang belum keluar. Kita ada 4 tajuk belum keluar. Tajuk media sosial atau internet, tajuk pendaftaran universiti, tajuk perniagaan online ataupun shopping online, dan juga tajuk kerja sukarela. Fokus 4 tu dulu. Kalau dah ingat 4 tu, baru pergi kepada tajuk-tajuk yang dah keluar 2021, termasuklah ni Riyadah. Tajuk Riyadah ni tajuk pertama, yang tempat mungkin standby sambutan hari sukan di sekolah anda, boleh standby lah sebab dia keluar 2 tahun. Ustaz yang masuk lisan itu kena fokus ke? Dia sama je tajuk, 10 tajuk sama je. Dia ulang tajuk yang sama. Karangan pendek pun 10 yang tajuk lisan tu. hari tu. Samalah. Tajuk yang sama semua tu. Dia ada 10 tajuk sahaja fokus untuk bahasa Arab. Cuma kita kena tahu yang untuk karangan pendek tajuk apa yang dah keluar, karangan panjang tajuk apa yang perlu lebih kita utamakan. Cuma untuk karangan panjang ni tak semestinya yang dah keluar tak keluar. Cuma fokus lebih kepada yang belum keluar. Gitu je lah boleh beritahunya. Tapi kalau 2 tajuk ni memang setiap tahun ada setakat ni. Tajuk pelajar dan guru. Kedua-dua tajuk popular. 2021 ada, 2022 pun ada. Okay. Jadi ada soalan lagi? Kalau tak ada kita boleh berlabuh dah. Ustaz, kalau dapat A tu berapa? Dapat A minus 70. A minus 70, A solid 80, A plus 90. Itu yang biasalah. Tapi untuk lembaga 150 kan? 120 sahaja patah perkataan. Karangan panjang. Karangan pendek 150 markah. Markah tak. Markah bertulis 100. Tapi campur dengan lisan tu? Lisan 20%, bertulis 80%. 80 campur 20. Kertas BA tips. Kertas BA macam tu lah. Yang pertama, kalau soalan qismu alif tu pastikan tasrif 6 asas kena tahu. Soalan ba kena tahu semua tajuk nahu. Soalan jim kena tahu tajuk salah. Qismu ba pun kaitan yang sama. Dan qismu jim karangan, untuk karangan pendek sekurang-kurang kita tahu pattern dia. Karangan panjang kena hafal lah kalau tak biasa mengarang. InsyaAllah dapat cemerlang, insyaAllah. Ustaz, kalau karangan pertama tu buat point boleh? Kalau dia tak sebut faqrah qasirah boleh. Kalau dia sebut faqrah qasirah kena buat dalam bentuk perenggan. Tahun lepas berapa markah, itu kerja lembaga, kita tak tahu. Berdasarkan kepada keputusan keseluruhan. Itu rahsia lembaga. Kebiasaannya gitulah. Kalau di peringkat sekolah, markah macam itulah. Tahun lepas 20 A plus tak ada. 20 tak lulus begitu. Kena kira ke ustaz patah perkataan. Ya, kalau jangan kurang. Kurang kena potong markah. Kalau karangan panjang kurang 10 patah akan dipotong sekitar 1 hingga 4 markah. Karangan pendek 1 markah. Kalau 5 perkataan. Ya, setiap 10 patah akan dipotong. Kalau soal 10 pun potong. Ya, lebih tak dipotong. Lebih baguslah. Lebih digalakkan. Mengembirakan pemeriksa. Okey, ada lagi soalan? Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa masalah, malam Ahad kita bincang kertas
2022. Isnin tak biasa ke? Isnin tak ada biasa. Ustaz tak ingat jadual. Ada biasa dah Isnin? 19 ni pergi sesak. Oh, lambat lagi. Okey lah, boleh lah. Tahun 19. Okey, insyaAllah malam Ahad insyaAllah kita buat soalan SPM 2022. Esok. Okey. Esok relax. Tidur cukup lagi. Rehat. Okey. Hatta naltaqi insyaAllah. Kita tangguhkan dahulu. Sehingga kita jumpa insyaAllah kalau tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Okey. Bitaufiq wa najah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Bitaufiq. Ustaz nak video ni mulai? InsyaAllah Ustaz akan upload balik dalam Telegram ni. Mungkin esok kot. Okey.